A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam program e-Belajar yang dikelolakan oleh Jabatan Pendidikan Melaka KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jom kita belajar sains tingkatan 2. Saya Puan Sarah binti Ibrahim dari SMK Nanning. Hari ini saya akan persembahkan bab 8 Daya dan Gerakan di bawah standard kandungan 8.2 Kesan Daya. Okey, perhatikan standard pembelajaran 8.2.4 iaitu menerangkan dan berkomunikasi mengenai momen daya. Momen daya bermaksud daya yang menyebabkan suatu objek berputar pada fulcrum ataupun paksi. Kesan putaran daya ini tu dipanggil sebagai momen daya. Momen daya dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu satu, magnitude daya, dan yang keduanya adalah panjang tuas, iaitu jarak tegak dari paksi ke daya. Okey, berdasarkan definition sebentar tadi, formula untuk momen daya adalah seperti berikut. Momen daya sama dengan daya darab dengan jarak tegak dari paksi ke daya. Unit untuk momen daya kita tulis sebagai Newton meter dari segi perkataan, dan sekiranya kita nak menulis sebagai simbol, kita menulis sebagai N huruf besar, M sebagai huruf kecil. Newton bermaksud Newton meter. Momen daya boleh mengikut arah jam dan juga boleh mengikut lawan arah jam. Okey, cuba perhatikan momen daya tersebut. Untuk kita mengetatkan nut, bermaksud kita akan mengikut arah jam. Jadi cara kita mengira momen daya adalah daya darab dengan jarak tegak. Jarak tegak antara daya dengan fulcrum. Okey, bermaksud ini adalah daya, tulis sebagai 20 Newton, dan jarak tegak antara daya dan fulcrum. Okey, bermaksud jarak tegak bermaksud bersudut 90 darjah. Jadi jarak tegaknya, sentimeter ni kita kena tukar kepada meter, dia akan menjadi 0.15 meter. Maka jawapan dia adalah 3 Newton meter. Cuba perhatikan untuk kita melonggarkan momen daya, untuk kita melonggarkan nut, iaitu dengan cara melawan arah jam. Lawan arah. Okey, lawan arah. Jadi untuk kita mengira momen daya, daya ini 30 Newton darab dengan jarak antara daya dengan fulcrum, jarak tegak. Jarak tegak ni bermaksud 90 darjah juga, iaitu 0.15 meter. Setelah kita tukarkan sentimeter ni kepada meter, sebab unit untuk momen daya adalah Newton meter. Jadi kita dapat kiraan ini adalah 4.5 Newton meter. Okey, ni ada dua contoh tentang momen daya, iaitu cara untuk mengetatkan nut mengikut arah jam, dan juga ketika kita untuk membuka pintu. Okay, untuk buka pintu.
Seterusnya kita perhatikan contoh kiraan momen daya. Okey, pertama kita menulis formula momen daya sama dengan daya darab dengan jarak tegak dari pangsi ke daya. Okey, ni cara. Yang kedua, kita masukkan nilai berdasarkan gambar rajah di sebelah ini, iaitu di mana dayanya adalah 50 Newton dan juga jarak antara daya dengan fulcrum 90 darjah ini 20 cm kita dah tukar kepada meter menjadi 0.2 meter. Yang ketiga, kita akan dapat jawapan dia 10 Newton meter. Itu juga dengan contoh kiraan momen daya untuk membuka penutup tin ini. Pertama, caranya adalah menuliskan dia punya formula. Daya darab dengan jarak tegak dari pangsi ke daya. Daya kita perhatikan nilai di sini 10 Newton. Jarak antara kita memegang sudu dengan penutup tin secara tegak 15 cm, kita ubah kepada meter menjadi 0.15 meter. Maka jawapannya adalah 1.5 Newton meter. Momen daya akan bertambah sekiranya magnitude daya bertambah, iaitu semakin besar daya yang kita gunakan, maka semakin besar momen daya yang akan terhasil. Yang kedua, ia melibatkan tentang jarak tegak dari pangsi ke daya. Apabila jarak tegak dari pangsi ke daya bertambah, maka momen daya akan bertambah. Okey, ini sebagai bukti di mana apabila kita menambahkan jarak tegak dari pangsi ke daya, maka momen daya akan bertambah. Perhatikan gambar rajah di bawah ini dan kiraan tentang momen daya. Okey, momen daya berdasarkan formulanya adalah daya darab dengan jarak tegak antara daya dengan fulcrum, iaitu daya di sini 10 Newton dan jarak tegak daripada daya ke fulcrum adalah 0.2 meter dan kita akan dapat jawapan dia 2 Newton meter. Sedangkan gambar rajah di sini kita pendekkan jarak. Maksudnya kita mengenakan daya di sini. Okey, daya tetap daya yang sama 10 Newton, daya kali dengan jarak daya dengan fulcrum 10 Newton darab dengan jarak tegak antara daya dan fulcrum iaitu 0.1 meter. Kita dekatkan jarak ini, maka kita akan mendapat momen daya adalah 1 Newton meter. Ini bermaksud sekiranya kita menambahkan jarak. Apabila jarak tegak ini bertambah, maka momen daya akan bertambah. Seterusnya, dalam tuas yang seimbang, ada satu lagi formula yang menjadi hubungan antara daya dan beban, iaitu formulanya adalah daya darab dengan jarak daya darab dengan jarak daya dari fulcrum sama dengan beban darab dengan jarak beban dari fulcrum. Okey, ni dia punya gambar rajah dia. For example, kat sini fulcrum, so sini daya. So jarak antara daya dengan fulcrum inilah yang dipanggil jarak daya. Sama dengan beban, jarak antara fulcrum dengan beban itu dipanggil sebagai jarak beban. Jadi untuk memudahkan kita mengingat formula ini, kita boleh tulis sebagai
D besar darab dengan D kecil sama dengan B besar darab dengan B kecil. Huruf besar menunjukkan daya yang terlibat. Yang huruf kecil menunjukkan jarak untuk daya dan juga untuk beban. Okey, contoh untuk kiraan tuas yang seimbang. Perhatikan gambar rajah lelaki ini yang memikul menggunakan kayu ini. Okey, mengikut formula yang diberikan, daya D huruf besar kali dengan D huruf kecil sama dengan B huruf besar kali dengan B huruf kecil. Jadi perhatikan untuk D ni kita melihat di bahagian P. Okey. Jadi P, daya untuk P dia bagi dalam unit kilogram. Jadi kita kena tukarkan kepada Newton dengan cara 1 kg sama dengan 10 Newton. Jadi kita akan dapat 140 Newton. Okey. Newton. Sementara jarak antara P dan jarak antara daya dengan fulcrum. Okey, pemuda lelaki ini bila kita melihat sistem tuas ni kita melihat fulcrum di bahagian tengah. Okey, bahagian tengah. Jadi jarak antara daya dengan fulcrum ini adalah 1.2 meter. 1.2 meter. Okey, berat untuk P ni tadi 140 Newton. Itu jarak antara jarak P ni adalah beban P ni adalah 140 Newton darab dengan jarak P dari fulcrum adalah 1.2. So bila kita jadikan jarak Q sebagai tajuk, masa kita akan dapat formula ni, berat P darab dengan jarak P dari fulcrum bahagi dengan berat Q. Jadi berat Q kita dah tahu 8 kg, kita tukarkan dalam unit Newton, kita akan dapat 80 Newton. Dan soalan kita di sini, kita kena cari maksudnya jarak antara jarak Q dengan fulcrum. So kita selesaikan kiraan ini, so kita akan dapat 2.1 meter. Itu juga dengan gambar rajah yang diberi ini. Okey. Contoh kita untuk kiraan tuas yang seimbang ini, kita perhatikan kedudukan tengah untuk tuas ni. So kalau kita lihat gambar rajah ni, kedudukan tengah adalah fulcrum. Okey. Jadi bila kat sini fulcrum maksud dia berat kotak. Berat kotak kita letakkan sebagai huruf B besar ni. Jadi kita tidak tahu. Ini yang kita nak cari jawapan dia. Darab dengan jarak kotak dari fulcrum maksud dia ini kotak dengan fulcrum. 20 cm kita kena tukarkan dalam unit meter akan menjadi B huruf kecil 0.2 meter. Okey, kita tukarkan siap-siap. Bersamaan dengan daya yang dikenakan oleh lelaki ini, iaitu D huruf besar. Jadi kita dapat 20 Newton. Lelaki ini mengenakan 20 Newton. Darab dengan jarak antara daya dengan fulcrum. Jarak antara lelaki ini dengan fulcrum, iaitu 150 cm, kita tukarkan dalam bentuk meter menjadi 1.5 meter. 1.5 meter. So kita jadikan berat kotak ni sebagai tajuk. So kita akan dapat kita selesaikan kiraan berat kotak dengan 20 Newton kita darabkan dengan 1.5 meter, kita akan dapat 30 Newton meter. Berat kotak kita jadikan sebagai tajuk, 30 Nm akan bahagi dengan 0.2. So jawapan kita adalah 150 Newton.
Okey, jawapan kita adalah betul sebab unit value, nilai dan juga nilai dan unit adalah betul sebab berat unit dia adalah Newton. Contoh untuk kiraan tuas yang ketiga, kita perhatikan di bahagian tengah. Apa bahagian tengah ni? Bahagian tengah kita adalah bila kita buat garisan, kita boleh buat lakaran sendiri. Garisan di bahagian tengah ini adalah beban. Okey, jadi ini bahagian roda untuk membawa pasir ini adalah bahagian fulcrum. Dan kat sini kita mengenakan daya untuk mengangkat pasir, ini dinamakan daya. Jadi seperti biasa, pertama kita tuliskan dulu formula dia, iaitu berat pasir darab dengan jarak antara B huruf kecil kita gunakan formula tadi, B huruf kecil, jarak dia sama dengan daya huruf besar kali dengan daya huruf kecil. So kita masukkan nilai, berat pasir dia dah bagi, berat pasir dia dah bagi 60 Newton, jadi kita letak 60 Newton darab dengan jarak. So ini pasir, jadi kita gerakkan pasir dengan fulcrum kat sini. Okey, jadi macam mana kita nak tahu? Dia dah bagi nilai di antara daya dengan fulcrum adalah sebagai 1 meter. Sedangkan jarak antara daya dengan pasir adalah 60 cm. So kita tolakkan 1 meter tolak dengan 60 cm, sama dengan kita akan dapat 1 meter ni adalah 100 cm tolak dengan 60 cm. So kita akan dapat 40 cm. So kita akan dapat jarak ni, jarak B antara pasir dengan fulcrum. Okey, kita jangan confuse kita jangan ambil jarak keseluruhan ni. Jarak keseluruhan ni sebenarnya untuk bagi kebat untuk kita berfikir aras tinggi supaya kita boleh tolakkan jarak yang dibagi daya di sini dengan jarak panjang daripada fulcrum ke daya. Jadi kita akan dapat 40 meter. So kosong tukar balik kepada unit meter, dia akan jadi 0.4 meter. Sama dengan daya yang pemuda ni lakukan, kita tak tahu daya dia apa, kali dengan antara jarak pemuda ni, daya ni dengan fulcrum. Okey, ini dah tak ada masalah sebab dia bersamaan dengan 1 meter. Okey, jadi jadikan daya ni sebagai tajuk. Okey, 240 Nm bahagi dengan 1 meter. So daya yang dikenakan oleh pemuda tersebut adalah 240 Newton. Okey, saya bagi tip kat sini. Saya nak bagi tips kepada audien macam mana kita nak selesaikan soalan yang melibatkan calculation. Soalan kiraan. Contoh tadi, contoh tentang momen daya. Okey, step yang pertama, langkah yang pertama, kita tulis dulu formula. Jadi kita tulis momen daya sama dengan daya darab jarak tegak antara daya dengan fulcrum. Okey, maksud dia mesti bersudut 90 darjah. Dan jangan lupa unit, daya dalam unit Newton dan jarak ni mesti dalam meter. So bila kita step yang kedua, kita dapatkan data.
dapatkan data daripada sama ada gambar rajah yang diberi ataupun daripada penyataan soalan tersebut. Contohnya macam spana tadi, dia dah bagi ni spana, ni fulcrum. Yang ni daya yang dikenakan untuk mengetatkan spana. Okey. Untuk mengetatkan nut di sini. Jadi, bila dia bagi daya, dia katakanlah 10 Newton. Ni fulcrum fulcrum. Jadi daya diberi kat sini adalah 10 Newton. Kita masukkan, bila kita dah tahu nilai dia, okey, masukkan di bawah daya ni tadi. Daya adalah 10 Newton. Ni langkah yang kedua. Dan ni langkah yang ketiga. Bila kita dah dapatkan gambaran dia, dah dapatkan bacaan daripada data, daripada gambar rajah atau penyataan, masukkan yang ketiga, masukkan nilai tersebut dalam formula 10 Newton. Dan jangan lupa dengan unit dia, kali dengan tegak, jarak tegak daya dengan fulcrum. Sini, kalau dia bagi contoh, katakanlah 2 meter. Okey, masukkan nilai ni di sini. 2 meter. So, kita akan dapat, kita teruskan langkah yang keempat. Kita teruskan kiraan, kita akan dapat 20 Newton meter. So, yang paling akhir, bila kita menulis jawapan, pastikan jawapan tersebut ada nilai, value dan berserta dengan unit. Dan unit ni mestilah betul. Mestilah betul yang hasil daripada formula ni tadi, Newton huruf besar, M huruf kecil. Jadi ini adalah tip untuk soalan kiraan yang berkaitan dengan momen daya. Satu lagi tips saya nak bagi share ataupun berkongsi dengan audien tentang tuas tadi. So, soalan yang melibatkan soalan kiraan untuk tuas yang seimbang. Tuas seimbang. Okey. Yang ini penerangan dia panjang sikit, tapi sekiranya kita faham betul-betul prinsip yang saya terangkan ini, insya-Allah soalan ni macam mana pun kita boleh buat. Okey, yang pertama, step yang pertama, langkah pertama, kita kena tentukan dulu tuas tersebut. Adakah dia tuas kelas pertama, tuas kelas kedua ataupun tuas kelas ketiga. Macam mana kita nak tahu? Ini berdasarkan video saya sebelum ini. Kita akan tahu tuas itu adalah tuas kelas pertama bila fulcrum berada di tengah. Okey. So, bila kita dah tahu fulcrum di tengah, maka langkah yang kedua, kita akan tuliskan formula. Okey, jadi cara tulis formula tadi dia kata untuk formula untuk kiraan tuas seimbang ni, daya darab dengan jarak daya. Saya tuliskan D ni untuk daya huruf besar, huruf kecil, sama dengan beban darab dengan huruf kecil jarak beban. So, berdasarkan gambar rajah yang kita lukis, jadi kita dah boleh tahu yang dikatakan, yang selalu pelajar confuse adalah bahagian ni. Bahagian D, bahagian jarak ni. Jadi D ni kita letakkan sebagai daya, ni beban. Jadi kita dah boleh tulis kat sini. Ini adalah jarak antara fulcrum dengan daya. Ini adalah jarak antara fulcrum dengan beban. Katakanlah sini X, sini Y. So, kita dah boleh tulis D kali dengan X sama dengan B kali dengan Y. So, seterusnya kita buat calculation berdasarkan soalan tu, apa yang dia nak suruh kita cari. Jadikan sebagai tajuk. Dan yang keempat, masukkan contoh contoh saya buat kat sini. Katakanlah kita ambil nilai kat sini 1, 2,
Sini 3. Okey, ni 3. Dan kita beban kat sini adalah 10 Newton. Jadi secara tak langsung kita kena cari D lah. Jadi yang ketiga, kita dah tahu data kat sini, kita keluarkan dia dalam bentuk data, masukkan data ni dalam formula kita. D kita tak tahu. X ni adalah jarak antara daya dengan fulcrum tadi 2. Sama dengan B kita tahu, dia diberi 10 Newton. 10 Newton. Dan Y diberi 3. Jadi jadikan D sebagai tajuk. Nombor 4 ni jadikan D sebagai tajuk. Jadi 30 Newton bahagi dengan 2. So D akan jadi 15 Newton. Yang paling utama memang kita perlukan lukis gambaran ni. Sebenarnya soalan tu dia memberi peralatan tu, kita tentukan dulu dia adalah tuas kelas yang keberapa. Okey, ni untuk tuas kelas yang pertama. Begitu juga dengan tuas kelas yang kedua, sama. Okey, formula kita tentukan. Kita tentukan dulu, kita buat garisan. Di bahagian tengah itu adalah apa? Okey, sekiranya bahagian tengah itu adalah FLE, kita ingat FLE, flare, FL, load. Load adalah beban. Jadi, kiri kanan ni adalah fulcrum dan juga daya. Jadi bila kita step yang kedua, kita tuliskan formula dia. D kali dengan D kecil sama dengan B kali dengan B kecil. Okey, katakanlah daya ni kita tak tahu. Okey, daya ni kita tak tahu. Dia bagi jarak dekat sini 1, jarak kat sini 2, katakan. Okey. Load ni dibagi sebagai 10 Newton, katakan. Jadi macam mana kita nak lukis gambar rajah ni berdasarkan soalan yang dibagi. Jadi kita gambarkan dia dalam bentuk garisan macam ni untuk kita masukkan dalam formula. Jadi D ni kita tak tahu. Okey, D kita tak tahu. Kali dengan D ni. Jarak D ni maksud dia jarak antara daya dengan fulcrum. Jadi dia bagi macam ni, sedangkan kita nak jarak antara daya dengan fulcrum maksud sini. Ni adalah jarak dia. Jadi nak tahu jarak antara daya dengan fulcrum maksud dia sini fulcrum pergi ke load adalah 1 meter. Load beban pergi ke daya 2. Jadi bermaksud jarak kat sini 3. Sebab 1 campur 2. Beban dia bagi 10 Newton kali dengan jarak beban. Kat sini lah ni dinamakan jarak beban antara beban dan juga fulcrum. So jawapan dia 1. So jadikan D sebagai tajuk. Yang ketiga, langkah yang ketiga, jadikan D sebagai tajuk. 10 Newton meter bahagi dengan meter. 3 meter. Dapat jawapan dia 3 point something lah. 3 point something. 3.3 Newton. Sebab meter dah mati. Ini untuk sistem kelas yang kedua. Seterusnya, untuk tuas yang ketiga. Okey, tuas kelas ketiga. Sama juga berdasarkan peralatan yang dia bagi, buat dulu garisan memanjang, garisan macam ni. Dan pastikan bahagian tengah dia tu apa. Okey, sekarang ni kita pergi ketiga, maksud dia effort lah dekat tengah. Effort maksud dia sini adalah daya. Jadi kiri kanan ni, ini adalah fulcrum dan ini adalah beban.
Pertama kita lukiskan. Yang kedua kita tuliskan formula dia. Daya kali dengan jarak daya antara dengan fulcrum sama dengan beban kali dengan jarak beban dengan fulcrum. Okey, lepas tu kita masukkan nilai dia. Katakanlah dia bagi jarak keseluruhan ni 6 meter. Okey, sedangkan dia bagi jarak di sini 3 meter, 4 meter katakan. Okey. Jadi kita masukkan kita kena cari, katakanlah kita kena cari daya kat sini. Ni kita kena cari, kita tak tahu. Jadi beban dia bagi katakanlah 10 Newton. Jadi kita bila dah masukkan nilai di sini berdasarkan kita punya gambar rajah ni, masukkan nilai ini di dalam formula kita. D daya ni kita tak tahu. Okey. Jadi D huruf kecil antara daya ni, daya dengan fulcrum. Okey, saya gunakan warna lain. Okey, ni antara daya dengan fulcrum. Kita tak tahu. Macam mana kita nak tahu? Kita boleh cara dia 6 meter dalam keseluruhan meter ni tolak dengan 4 ni. 6 tolak dengan 4. Untuk cari jarak ini, cari jarak keseluruhan ini tolak dengan jarak ini, maka kita akan dapat tolak dengan jarak ni, kita akan dapat ni. So kita akan dapat 2 meter. Beban 10 Newton kali dengan jarak antara beban dengan fulcrum B ni. Jadi yang ini ya. Kita buat satu lagi warna supaya nampak. Warna hijau. Ni dah betul tadi. Ni jarak antara fulcrum dengan beban. Jadi 6 meter. So kita jadikan D ni sebagai tajuk. Kita akan dapat 60 Newton meter bagi dengan 2 meter. Mati. So kita akan dapat 60 meter. Jadi sampai di sini dahulu. Sekian, terima kasih. Dan akhirnya setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Pejabat Pendidikan Daerah Halu Gajah, Pejabat Pendidikan Daerah Jasin, guru-guru sains Negeri Melaka, penerbit buku teks sains tingkatan 2 dan semua yang terlibat dalam menjayakan e-belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.